Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak tahan lagi, akhirnya Anwar Ibrahim dengan tegas memberikan laungan amaran kepada semua musuh politik, bahkan orang-orang yang mungkin tidak mahu menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan melampau. Saya akan ambil tindakan setegas-tegasnya. Dipetik daripada BH Online. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa juga yang menyentuh isu 3R, iaitu kaum agama institusi raja di negara ini. Perdana Menteri menegaskan sebarang tindakan termasuk mengkritik harus mempunyai had. Jangan melampau, jangan ada sesiapa mencuit soal kaum dan agama. Saya akan mengambil tindakan setegas-tegasnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu boleh kacau apa yang kamu nak, kamu boleh kata zalim, kamu boleh buat apa saja, boleh bicara apa saja, boleh kritik siapa saja. Namun kritik raja ada hadnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu guna sentimen hasut orang Melayu, benci kaum Cina. Kamu hasut orang, guna agama, menyatakan kita semua macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan bertolak ansur, katanya ketika berucap pada ceramah mega perpaduan madani di Taman Uda Utama malam tadi. Yang turut hadir ialah Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat. Seterusnya, Anwar yang juga pengerusi PH berkata, beliau tidak kisah dan mampu bersabar walaupun sering dikecam serta dicerca pembangkang. Namun jika ada sesiapa termasuk pembangkang menyentuh raja-raja, beliau berkata, maka mereka perlu menanggung akibatnya sendiri. Saya beritahu, jika kecam saya boleh sabar. Kamu kecam raja, itu nasib kamu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sudah beritahu berulang kali beberapa bulan lalu, saya tidak bersetuju akta hasutan dikenakan terhadap sesiapa yang mengkritik Perdana Menteri. Jika fitnah, kita ambil tindakan undang-undang fitnah, kata Anwar Ibrahim. Kamu kecam Perdana Menteri, tidak menggunakan akta hasutan. Namun, jika kamu sentuh raja, kamu sentuh Sultan Kedah, Sultan Selangor dan Sultan Johor, saya sudah beritahu, saya tidak mahu masuk campur, kata Anwar Ibrahim. Biar polis menjalankan tugas, biar Jabatan Peguam Negara menjalankan tugas, dan biar hakim menegakkan undang-undang, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Anwar juga pernah berkata bahawa dia tidak akan simpati pada orang. Anwar Ibrahim kata, saya tidak akan simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja. Itu adalah janji dan pesan daripada Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam tindakan individu tertentu menggunakan titah perak Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin Shah, yang disunting bagi tujuan politik. Perdana Menteri berkata, beliau tidak akan bersimpati dengan mana-mana pihak yang tidak menghormati institusi raja. Kata Anwar Ibrahim, kita ada perlembagaan yang kita patuh. Jangan buat pasal. Saya tak simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja, katanya ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan. Mengulas lanjut, Anwar berkata, mereka yang tidak berpuas hati boleh membidasnya, tetapi mereka tidak boleh menyentuh raja-raja Melayu. Kamu boleh maki hamun Perdana Menteri hari-hari sepuas hati kamu, itu hak kamu, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak ambil tindakan, melainkan kalau fitnah itu terlalu berat, sebaik sahaja kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dan malapetaka, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu
tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang tak boleh tahan lagi apabila ramai orang dah mula menggunakan isu 3R. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, jangan melampau. Saya akan ambil tindakan setegas-tegasnya. Apa komen kamu? Bagi saya menyokong isu kali ini. Saya menyokong tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab menyentuh isu 3R ini. Kerana jangan tunggu sehingga nasi sudah menjadi bubur, barulah kita susah payah pula untuk memperbaiki kerosakan yang disebabkan oleh ketamakan orang-orang tertentu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, dipetik daripada sabudin.com. PAS sepatutnya bawa 4 menteri besar bertemu pengerusi Perikatan Nasional, bukan berjumpa orang hilang deposit. Menjadi kontroversi sekarang dalam kalangan media sosial ialah apabila PAS bersama dengan 4 menteri besar yang baru dilantik di Kedah, di Perlis, di Kelantan dan dari Terengganu, tiba-tiba pula berjumpa dengan orang yang telah hilang deposit dalam pilihan raya PRU, yaitu Tun Mahathir Mohamad. Seperti yang dibualkan di dalam media sosial, mereka mula mempersoalkan, sebenarnya adakah PAS menghormati Bersatu atau tidak, kata mereka. Adakah mereka tidak menghormati Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kata mereka. Kerana kalau diikutkan, siapalah Tun Mahathir Mohamad itu di dalam Perikatan Nasional. Tetapi mereka mula seakan-akan membelakangi kepimpinan pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin. Yang mengejutkan kita ialah 4 menteri besar ini pula berjumpa dengan Tun Mahathir Mohamad dan bukan pengerusi Perikatan Nasional. Apalah komen daripada Muhyiddin Yassin? Atau bagaimanakah perasaan Muhyiddin Yassin? Sedangkan yang kita ketahui memang antara Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir Mohamad memang mempunyai isu dan memang mereka masih lagi kelihatan belum sebulu sebetul-betulnya. Sebagaimana dilaporkan media dan gambar-gambar turut tersebar di media sosial, Presiden PAS Hadi Awang semalam mengetuai rombongan pemimpin tertinggi parti itu bertemu Tun Mahathir Mohamad. Yang hadir ialah Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Kelantan dan Menteri Besar Terengganu serta Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Difahamkan pertemuan selama 90 minit itu membincangkan berkenaan pembangunan ekonomi di negeri-negeri yang ditadbir PAS. Adalah dipercayai ini merupakan pertemuan kali pertama melibatkan 4 menteri besar PAS secara serentak yang diketuai Hadi Awang dengan Tun Mahathir. Sebelum ini, di kalangan ketua kerajaan negeri PAS yang kerap dan hampir tidak pernah tertinggal setiap kali Hadi Awang bertemu dengan Tun Mahathir hanyalah Ahmad Samsuri yang dikatakan orang paling dipercayai Presiden PAS itu. Bagi Sukri yang menjadi Menteri Besar Perlis sejak PRU 15 lalu dan Nasyuruddin yang menerajui Kerajaan Kelantan sejak PRN baru-baru ini, pertemuan dengan Tun Mahathir kali ini barangkali yang pertama buat mereka. Apa mustahaknya Hadi Awang membawa 4 Menteri Besar itu bertemu Tun Mahathir? Pernahkah sebelum ini beliau membawa 4 Menteri Besar berkenaan bertemu dengan Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional sendiri? Tidak sepatutnya sebelum mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir, Hadi Awang harus membawa mereka itu bertemu dengan Muhyiddin terlebih dahulu, memandangkan kedudukannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional gabungan yang PAS berada di dalamnya. Sebagai bekas Perdana Menteri dan pernah menjadi Menteri Besar Johor, jika ingin berbincang atau mendapatkan idea mengenai pembangunan negeri,
ekonomi negeri. Bukankah Muhyiddin yang jauh lebih berwibawa berbanding Tun Mahathir? Apakah dalam hal ini bagi PAS dan Hadi Awang, Tun Mahathir yang hilang deposit ketika bertanding dalam PRU 15 dan tiada kaitan dengan Perikatan Nasional lebih penting berbanding Muhyiddin? Semalam juga ketika pertemuan dengan Tun Mahathir, Hadi Awang sepatutnya bertemu dengan pihak polis di Bukit Aman untuk diambil keterangannya berhubung ucapannya yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan. Bagaimanapun beliau dilaporkan memohon soal syarat itu ditangguhkan atas alasan keuzuran. Tetapi dalam keuzuran dengan pihak polis itu, rupa-rupanya boleh pula bertemu dengan Tun Mahathir dengan wajah yang nampak ceria. Muhyiddin tak penting dan polis juga tak penting. Agenda apakah yang penting sangat untuk Hadi Awang bersama 4 Menteri Besar PAS bertemu dengan orang hilang deposit berkenan? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Muhyiddin mengeluarkan fatwa bahawa undi Pakatan Harapan haram dan hanya undi Perikatan Nasional yang boleh jadi halal, ini pula komen daripada Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kata Zahid Hamidi, fatwa mana yang Muhyiddin pakai bahawa undi Suhaizan haram? Itu persoalan daripada Zahid Hamidi. Ini yang bahaya nih, tiba-tiba ada pula haram, tiba-tiba tak undi orang ini, tak undi Perikatan Nasional tu haram, undi Pakatan Harapan tu haram. Aduh, pening lah kan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi menempuak pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan fatwa dikeluarkan yang mendakwa haram undi calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat. Beliau secara sinis berkata, ada orang politik yang bukan ulama sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa yang tidak merujuk kepada mana-mana hadis atau pandangan ijma' ulama. Ada seorang yang bukan ulama telah mula keluarkan fatwa politik kononnya undi Suhaizan Kayat haram. Saya hendak tanya orang dengan orang ini, iaitu Muhyiddin. Ayat Al-Quran dari mana? Hadis dari mana? Kias dari mana? Pandangan ijma' ulama dari mana? Soal Zahid Hamidi lagi. Ketika Muhyiddin menjadi sebahagian daripada PH 1.0 dulu, semuanya halal, kata Zahid Hamidi. Apabila tidak sealiran dengan Pakatan Harapan, keluarlah fatwa yang pelbagai, katanya, selepas melawat projek perumahan PPR Kempas Permai hari ini. Sebelum itu, Muhyiddin tiba-tiba mengeluarkan fatwa yang menjatuhkan hukum haram jika pengundi mengundi calon Pakatan Harapan di Parlimen Pulai. Beliau berkata, cara itu dapat menentang kekuasaan kerajaan pusat yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didakwa gagal menangani isu ekonomi yang menghimpit rakyat. Sementara itu, Ahmad Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau percaya pengundi di Johor berbeza dengan pengundi Kedah, Terengganu dan Kelantan yang turut terbabit dengan pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Kata Zaid Hamidi, rakyat Johor lebih matang. Apapun propaganda muslihat yang mau menggunakan rakyat untuk perjuangan mereka, tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya, kata Zahid Hamidi lagi. Pengundi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram terus istiqamah memilih wakil rakyat dari kerajaan perpaduan terbaik, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi? Pertanyaan pertama kepada Muhyiddin Yassin ialah, saya hendak tanya dengan orang itu, kata Zahid Hamidi, dari mana ayat Al-Quran yang digunakan, hadis dari mana, kias dari mana, dan pandangan ijma' ulama dari mana, kata beliau lagi. Dan yang kedua, apa pendapat anda apabila Zahid kata, sebelum ini Muhyiddin
sebahagian daripada pH 1,0 semuanya halal. Tapi selepas sudah tidak sealiran dengan pH, sudah bersama dengan PAS, sudah bersama dengan Perikatan Nasional, keluarlah pula fatwa yang pelbagai sehingga menyokong calon Pakatan Harapan itu haram, mengundi calon Pakatan Haram pula. Dulu bersama Pakatan Harapan tak haram, dan keluar jadi haram pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.